الحمد لله القائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketawakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Semoga kita semua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman serta beroleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah agama Islam, agama perpaduan. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, umat yang kuat adalah umat bersatu padu dan umat yang sejahtera yang tidak mudah digugat dan gentar dengan mana-mana ancaman atau ugutan. Islam adalah agama yang menganjurkan perpaduan kerana dengannya keamanan dan kestabilan dapat ditegakkan. Sebaliknya, Islam sama sekali menolak berlakunya perpecahan kerana ianya akan membawa kepada kehancuran dan ketinggalan. Dari satu segi, umat yang berpecah akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuh kerana dengan perpecahan akan menghilangkan kekuatan sesuatu umat atau bangsa. Perpaduan tidak hanya semata-mata ditekankan kepada aspek pertahanan dan ketenteraan sahaja, malah ia perlu meliputi semua sudut kehidupan, kerana musuh tidak hanya melihat kelemahan sesuatu bangsa berdasarkan satu sudut sahaja, malah ia melihat pada pelbagai ruang yang boleh dimasukinya. Untuk itu, kita perlu menguatkan perpaduan umat Islam dalam semua sudut kehidupan, terutama sekali sudut politik, ekonomi dan sebagainya, supaya dapat mewujudkan ummah yang sejahtera. Persaudaraan adalah kunci kepada perpaduan. Semakin erat persaudaraan yang dijalin, maka semakin kukuhlah perpaduan sesuatu umat atau bangsa. Oleh itu, konsep dan semangat persaudaraan perlu dipupuk dan disematkan dalam hati sanubari setiap umat Islam, kerana ia merupakan ciri-ciri orang beriman. Sebaliknya, permusuhan dan perseteruan adalah musuh utama kepada persaudaraan. Dengan itu, sekiranya sesuatu bangsa atau kaum sering bermusuhan dan bersengketa, maka mereka sebenarnya tidak bersaudara, apalagi untuk membentuk sesebuah kesatuan dan perpaduan.
Muslimin yang berbahagia, perpaduan adalah lambang keutuhan dan kekuatan, dan ia juga sebagai lambang kedamaian dan keharmonian. Dalam Al-Quran, kita dapati banyak ayat menyarankan supaya kita bersatu dan bersaudara. Antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwanatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Demi untuk mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat dan kukuh ini, maka Al-Quran menganjurkan supaya dilakukan usaha-usaha perdamaian dan islah sekiranya ada tanda-tanda bahawa hubungan persaudaraan tersebut akan hancur dan musnah atau sekurang-kurangnya telah mula menunjukkan tanda-tanda ia mulai retak. Ini jelas seperti yang terdapat pada penghujung ayat yang telah dibacakan tadi. Dalam pada itu, Allah memberi amaran kepada kita semua supaya jangan berpecah belah, kerana ia boleh meleraikan ikatan persaudaraan dan kekuatan kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan umat Islam saling membantu, mendukung untuk membina keutuhan dan kesatuan ummah, baik di mana sahaja berada. Kita harus lebih mengutamakan keutuhan umat daripada kepentingan diri sendiri, menjauhi perkara yang mencetuskan permusuhan dan perpecahan dalam hidup bermasyarakat. Sesungguhnya perpaduan dan kesatuan menjadikan kita kuat dan teguh, sedangkan perpecahan membuat kita lemah dan mudah dipatahkan pihak lawan. Umat yang bersatu walaupun jumlahnya kecil pasti akan kuat. Sebaliknya umat yang banyak tetapi selalu berselisih amat mudah dikalahkan lawan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 249, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Justru sama-samalah kita sedar betapa besarnya bahaya jika selalu terjadi perpecahan dan pergaduhan. Ia akan membawa bencana dan malapetaka yang mungkin menyebabkan hilangnya kuasa serta kekuatan umat Islam itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita renung dan ambil pengajaran daripada khutbah hari ini. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah sesama Islam supaya kita dapat membina satu ikatan perpaduan ummah yang sejahtera. Yang kedua, umat Islam hendaklah mendidik generasi akan datang untuk bersatu padu dan mengeratkan perpaduan berlandaskan akidah, syariah dan akhlak Islam. Yang ketiga, umat Islam wajib mengekalkan perpaduan demi menjamin kekuatan umat Islam dan keamanan dalam negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah war rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.